Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 4 Februari 2022. Ingat, tak bijak di media sosial, tak apa. Janji tak sebar berita palsu. Sekiranya anda ingin memastikan sama ada berita yang anda terima benar ataupun tidak, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Baik, untuk maklumat terkini COVID-19, jangan risau, sebentar saja lagi kami akan kongsikan kepada anda seperti yang anda dapat saksikan ketika ini di sebelah saya. Ya, inilah jumlah terkini yang dapat kita saksikan. Ya, kes dapat kita lihat 7,234 kes menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 2,895,014 kes. Anda boleh dapatkan maklumat ini di portal rasmi covidnow.moh.gov.my. Dan ini pula kita bawakan kepada anda iaitu ikuti kenyataan media Ketua Polis Daerah Barat Daya. Video tular pertengkaran beberapa individu di sebuah restoran. Apa perincian kes ini? Mengenai video yang memaparkan seorang lelaki bertengkar dengan dua orang pekerja restoran seperti yang terdapat di pautan Twitter. Kejadian berlaku pada 30 Januari 2022 di sebuah restoran nasi kandar di Batu Maung, Pulau Pinang. Terdapat satu laporan polis yang telah dibuat oleh pekerja restoran tersebut berhubung kejadian ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan iaitu Ugutan Jenayah dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Dimohon agar orang ramai tidak menyebarkan video ini lagi dan tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian ini sehingga kes selesai. Tempat makan untuk kita menikmati rezeki ilahi. Baik, seterusnya kami bawakan modus operandi penipuan dalam talian. Ini yang terbaru. Seterusnya kenyataan media Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil mengenai modus operandi baharu penipuan dalam talian. Tawaran lesen memandu. Sehingga kini 9 laporan polis telah diterima, 7 kes di Pulau Pinang dan 2 kes di Kelantan melibatkan kerugian keseluruhan berjumlah RM17,080. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Wujud kegiatan penipuan lesen memandu yang dibuat secara dalam talian melalui iklan di media sosial. Mangsa akan ditawarkan lesen memandu tanpa perlu menghadiri sebarang ujian maupun kelas memandu. Amboi, lesen awan biru macam ni. Mangsa perlu menyerahkan butiran diri dan bayaran sekitar RM580 sehingga RM5,000 bagi mendapatkan lesen tersebut. Pihak polis menasihati orang ramai agar sentiasa berwaspada terutama melakukan urusan melalui internet atau laman sosial. Lakukan semakan nombor akaun bank dan nombor telefon di portal Semak Mule yang boleh diakses melalui laman sesawang Semak mule.rmp.gov.my sebelum melakukan pindahan wang ke akaun yang tidak dikenali. Ini dia PKPD 3 Februari 2022. Kenyataan media PKPD 3 Februari 2022 yang dikongsikan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara mengenai pelaksanaan PKPD, pelanjutan PKPD dan penempatan PKPD. Bagi penamatan PKPD pada melibatkan 2 lokaliti dalam Mukim Kecau Lipis Pahang iaitu Ladang Fedah Kecau 6 dan Ladang Fedah Kecau 9. Penamatannya bermula pada hari ini 4 Februari 2022. Untuk makluman semua, tiada PKPD dilaksanakan dan tiada pelanjutan PKPD dilanjutkan. Anda boleh dapatkan maklumat ini di portal rasmi dan media sosial rasmi Majlis Keselamatan Negara. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seperti biasa, setiap hari Jumaat kami bawakan sudut pandang, topik-topik yang dekat bersama dengan keluarga Malaysia yang perlu kita bincang dan kita kupaskan. Ingat, sudut pandang mencari solusi bukan mencari kontroversi. Dan untuk hari ini, tajuknya adalah COVID-19, penularan di institusi pendidikan. Bersama tetamu yang diraih secara maya, kita bawakan pada anda iaitu Dr. Muhammad Akmal Saleh, iaitu Esko Kesihatan dan Anti Dadah Kerajaan Negeri Melaka. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik doktor. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Pastikan Sahih untuk sudut pandang ni doktor. Dan baik, untuk permulaan ni sudah semestinya kita mahukan reaksi. Reaksi awal apakah doktor mengenai penularan kes COVID-19 dalam institusi pendidikan di negara kita. Seperti semua sedia maklum bahawa pada awal tahun yang baru lepas ni, semua institusi pendidikan telah kita buka. Dan bagi pihak Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, sebenarnya kita telah sedia untuk menjangkakan bahawa akan ada peningkatan kes terutama daripada kluster pendidikan. Sebab apa? Kita sedia maklum, walaupun pelbagai SOP yang kita lakukan, tetapi kita percaya ia agak sukar untuk kita kawal anak-anak kita yang berada di sekolah untuk mematuhi SOP. Contohnya, kalaulah di dalam kelas kita ni, kita minta anak-anak kita jarakkan meja satu-satu. Mungkin masa belajar dia jarak lah. Tapi lepas habis belajar, cikgu dia keluar, apa dia buat? Dia akan datang duduk dengan kawan dia, kongsi satu meja yang sama, duduk dekat meja kursi yang sama. Jadi ini adalah perkara yang kita rasa agak mustahil dan juga agak sukar untuk kita minta anak-anak kita patuh SOP 100%, jadi pokok patuh SOP. Agak sukar. Sebab tu sebenarnya bila kita rasakan peningkatan kes ini meningkat, sebab tu bila kita tengok balik, kalau kita lihat kluster-kluster pendidikan ini, kebanyakan mereka daripada anak-anak kita ni daripada umur 12 tahun hingga ke 18 tahun, alhamdulillah hampir di Melaka. Saya ambil contoh di Melaka sebab apa saya punya portfolio ni di Melaka. Jadi di Melaka hampir 90% anak-anak kita ni telah divaksinasi lengkap. Maka itu adalah antara perkara-perkara yang kita jangkakan naik. Dan apakah langkah kita? Kita nak pastikan sebelum sekolah ini dibuka, anak-anak kita ni mesti kita vaksinasi terlebih dahulu. Itu reaksi yang pertama sebelum kita pergi soalan yang seterusnya. Baik, itu cantik sekali reaksi daripada Dr. Akmal kita. Dan Dr. Akmal, seperti yang kita sedia maklum, setiap permasalahan kita pastinya kita ingin mengkaji apakah asbab berlakunya suatu perkara itu. Kalau boleh Dr. perincikan sedikit apakah sebenarnya asbab daripada permasalahan ini? Okay, kalau kita lihat berbalik pada konsep di Melaka, kluster pendidikan Ya, kita masih lagi menantikan. Biasalah apabila kita bersiaran secara langsung di kaca TV ini, apabila kita bersiaran melalui secara maya, sudah pastinya akan berlaku dugaan-dugaan yang tidak diduga. Baik, kita akan cuba lagi untuk dapatkan. Sementara itu, kami mengharapkan kepada anda, penonton-penonton Pastikan Sahih, jika ada anda sebarang perkongsian ataupun persoalan, anda boleh komen sudah semestinya melalui saluran YouTube kami, Berita RTM. Kerana kami akan kongsikan siaran pada hari ini sudah semestinya di YouTube Berita RTM. Baik, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawa lagi untuk kupaskan lagi isu ini. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kami sumber rujukan anda. Sebab itulah kami cuba dapatkan kembali Dr. Akmal di talian. Ya, baik Dr. Akmal. Kalau boleh kita sambung lagi perbincangan kita sebentar tadi, iaitu mengenai asbab. Bila sebut asbab je, asbab itulah berlakunya ujian kita pada hari ini. Baik, teruskan Doktor. Tak mahulah tadi tiba-tiba internet dekat rumah ni tiba-tiba terputus pula talian nak kena pakai internet phone lah ni. Okey, asbab dia pertama kita kena lihat balik. Apakah perkara kenapa kluster pendidikan ni, bila kluster pendidikan ni berlaku sebab apa? Kita ambil di Melaka. Contoh di Melaka ni, kluster pendidikan ada 9 kluster pendidikan yang masih lagi yang sedang dalam kita penilaian kita. Daripada 9 kluster pendidikan ini, kesemua 9 kluster pendidikan ini datangnya daripada sekolah yang berasrama. Maksudnya, bila kita lihat, kalau kita tengok SOP satu-satu. Kalau nak anak-anak kita nak pergi asrama, sebenarnya sebelum nak masuk asrama tu kena buat ATK. Jadi, lepas dia buat ATK tu, yang negatif saja dibenarkan masuk asrama. Yang bergejala tidak dibenarkan masuk asrama. Ini dah bagus. Tetapi, apakah masalah yang kita tengok? Kelemahan yang kita dapat tahu adalah cikgu-cikgu yang berinteraksi dengan mereka ni, yang duduk dari luar sekolah, staf-staf pekerja ataupun pekerja atau staf-staf sekolah yang bekerja di dalam sekolah tetapi rumahnya di luar sekolah, yang ada akses masuk dan keluar sekolah ni, ia tidak disaring setiap hari.
Walaupun anak-anak kita ni telah disaring di peringkat awal, mungkin mereka ini semua negatif, tetapi jangkitan ini mestilah mereka boleh dapat daripada orang luar yang datang ke sekolah. Sebab tu sebenarnya asbab kita bila duduk dalam asrama, kita percayalah cakap saya, buatlah SOP, jarakkan meja, jarakkan katil, jarakkan apa, tapi bila kita duduk dalam asrama ni kita bercakap pasal kita bergaul, maka SOP ini kata orang pun akan pasti sampai ke laut. Jadi bila kita, apakah caranya? Caranya adalah kita dah nampak ini kelemahannya, jadi kita kena perbaiki. Sebab tu kita minta Kementerian Pendidikan untuk menilai balik SOP, iaitu SOP kalau di sekolah yang berasrama ni, untuk memastikan setiap cikgu, setiap pekerja yang masuk ke sekolah tu dan keluar masuk, dia nak masuk je ke sekolah tu, mereka wajib untuk buat RTK antigen yang hanya ambil masa lebih kurang dalam 10 minit saja. Dan sekarang ni kos pun tak berapa mahal. Kos dia mungkin boleh dapat dalam RM5, RM90, RM6 pun dah boleh dapat. Tapi kalau kata kita boleh buat ini adalah sekurang-kurangnya kita merendahkan risiko jangkitan daripada luar kepada anak-anak kita yang sedang bersekolah dan duduk di dalam asrama tersebut. Itu antara solusi yang telah Doktor kongsikan bersama dengan kami penonton untuk pastikan sahih. Dan kalau boleh kita kupas lagi ni, apakah antara saranan ataupun solusi terbaik bagi doktor untuk pihak KPM dan institusi pendidikan bagi menangani penularan COVID-19? Baik, antara solusi yang kita boleh cadangkan, pertama, anak-anak kita ni masuk, mereka ni wajib, macam kalau kata kita pergi luar negara, dia nak balik daripada luar negara, masuk ke dalam border kita, mesti wajib di kuarantin kurang-kurangnya 5 hari. Jadi pertama, mesti kita kuarantin. Anak-anak kita yang nak masuk ke dalam hostel ni, sebelum dia nak pergi bergaul sesama sendiri, dia kena kuarantin 5 hari. Yang kedua adalah macam saya kata tadi, kita kena wajibkan cikgu-cikgu, staff yang duduk daripada luar sekolah yang boleh keluar masuk sekolah ni untuk buat RTK dan saringan setiap hari. Macam saya kata, RTK saringan ni hanya makan masa 10 minit saja. Maka Kementerian Pendidikan boleh dapatkan bajet untuk kita dapatkan belikan RTK ni diberikan pada sekolah. Maka cikgu-cikgu, staf pekebun, staf kantin ni boleh datang dan masuk ke sekolah, dan sebelum dia nak jumpa dengan anak-anak kita yang nak masuk ke dalam sekolah ni, mereka boleh lakukan RTK dan pastikan mereka negatif, barulah mereka boleh datang. Dan yang paling penting adalah kita mesti dapatkan vaksin kepada anak-anak kita yang sedang sekolah. Sebab apa? Saya cakap kenapa kita perlu vaksin. Kita lihat dalam tempoh masa kita meningkat balik sejarah pada tahun 1918 ketika mana pandemik influenza baru merebaklah. Pada ketika itu semua pandemik influenza ni lebih kurang macam COVID. Ramai jutaan yang kena, ratusan ribu yang meninggal. Tetapi akhirnya lepas ada vaksin untuk influenza itu, kita boleh lihat bukan kadar penurunan nombor jangkitan itu, tetapi kadar penurunan tahap keseriusan. Maksudnya dulu kalau orang kena influenza mungkin turun meninggal, tetapi bila dah ada COVID, dah ada vaksin, maka bila orang kena influenza, maka sedikit-sedikit mereka tidak berasa, tak masuk dalam tahap yang terus. Dan selepas 5 tahun pengenalan vaksin ni, barulah influenza ini kita panggil masuk dalam endemik 5 ke 6 tahun lah, yang mana kadar penurunan kes itu berkurang. Maka algoritmanya COVID ini adalah lebih kurang sama, lebih kurang macam influenza juga. Kali pertama kita kena vaksin sebab apa? Vaksin fokus utama kita tahun pertama hingga tahun ke-5 selepas vaksin diperkenalkan adalah untuk mengurangkan tahap keseriusan. Jadi kalau kata anak kita dah dapat vaksin, kita minta anak kita tak kena COVID lah. Tetapi kalaulah dikatakan Allah bagi kan anak kita kena COVID, yang mana kita pun tak nampak COVID ni, dan siapa-siapa boleh kena, maka anak kita itu mungkin berada di dalam tahap yang agak mild saja. Dan untuk pengetahuan, di Melaka, saya beritahu, di Melaka, 9 kluster pendidikan ini, kesemua anak-anak ini hanyalah berada pada tahap 1 dan 2 saja. Dan daripada semua ni adalah 98% mereka yang dijangkiti ini adalah telah mendapat vaksin yang lengkap 2 dos. Jadi ini pentingnya. Pentingnya untuk kita dapatkan vaksin untuk anak-anak kita.
Ya, itulah pentingnya penekanan beberapa kali doktor ingatkan kepada semua ibu bapa dan juga penjaga untuk memberikan anak-anak vaksin yang lengkap supaya peratusan risiko jangkitan dan lebih tu dapat kita elak dan dapat diselamatkan. Dan kalau boleh doktor, untuk yang minit-minit terakhir ni, kalau boleh doktor kongsikan nasihat kata-kata akhir buat ibu bapa, pihak sekolah dan juga kepada adik-adik sekolah kita. Baik, dah terakhir dah tak puas cakap rasanya. Okey, nasihat saya mudah aja. Pertama, kita nak kembalikan balik kehidupan kita seperti biasa. Maksudnya norma baru yang ada ini bukanlah budaya kita, tetapi kita terpaksa hidup. Sebab apa? Kita nak masuk dalam fasa endemik seperti yang saya katakan tadi, bila virus influenza melanda satu dunia pada 1918, dan hari ini walaupun virus influenza itu tidak hapus sepenuhnya, ada juga orang yang kena influenza, tapi tahapnya adalah sangat-sangat ringan. Maka kita mahukan kita kembali masuk ke dalam fasa endemik ni. Bagaimana? Nasihat saya senang saja. Pertama, selain daripada kita nak patuh SOP ni semua orang dah tahu apa yang perlu buat, tetapi kita dah ada solusi yang pertama. Solusi yang pertama dan terutama adalah dapatkan vaksin. Dapatkan vaksin untuk anak-anak kita. Maksudnya selepas ni kita boleh jangkakan bahawa kalau kita lihat, kalau kata dulu kita tengok apakah orang kata apakah vaksin, kenapa anak-anak kita nak kena dapat vaksin, saya nak beritahu satu je. Kalau dulu sebelum ada vaksin, sebelum ada vaksin ni, kita boleh tengok tahap kemasukan ke hospital dan ICU kita hampir 100%. 100%. Tapi selepas rakyat kita dapat vaksin, kita nak tengok kalau di Melaka, untuk tahap kemasukan di hospital hanyalah 19.6%. Manakala kemasukan ke ICU hanyalah 10.5%. Walaupun kes meningkat, tetapi tahap kesulitannya adalah menurun. Jadi ini yang kita mahukan. Sebab apa? Kita nak hilangkan COVID dalam dunia ini memakan masa mungkin puluh tahun, ratusan tahun. Ya, sebab dia pandemik. Langkah pertama, betul. Langkah pertama apa yang kita nak? Kita kena masuk dalam fasa endemik. Macam mana kita nak masuk dalam fasa endemik? Kita nak pastikan semua rakyat kita ada antibody terhadap COVID ni, dan maka bila kita dah masuk dalam fasa endemik, maka barulah kita boleh menikmati kehidupan normal seperti dulu-dulu. Kalau kita nak kehidupan kita yang seperti dulu, maka inilah antara caranya. Maka itulah nasihat saya. Baik, terima kasih doktor. Itulah dia Dr. Muhammad Akmal sudi meluangkan masa untuk pastikan saya berkongsi ilmu-ilmu yang berguna yang boleh dipraktikkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu ya doktor. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kita bawakan Dr. Muhammad Akmal Saleh, iaitu Esko Kesihatan dan Anti Dadah Kerajaan Negeri Melaka. Baik, kita akan berehat seketika. Terus setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Untuk minit yang terakhir ini, seperti biasa, hebahan yang perlu kami war-warkan kepada anda. Ini adalah makluman daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia berkongsi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai Selamat Hari Kanser Sedunia, iaitu pada hari ini 4 Februari 2022. Ya, dan kanser merupakan salah satu penyebab utama kematian tertinggi di dunia, termasuk Malaysia bagi tahun 2020. Apa yang perlu kita lakukan? Lakukan pengesanan awal dengan membuat ujian saringan, aktif secara fizikal, tidak merokok. Ulang sekali lagi, apakah dia? Tidak merokok. Elak minuman beralkohol. Amalkan pemakanan sihat dan seimbang. Urus stres dengan baik, memberi sokongan kepada pesakit kanser. Dan oleh itu, bersempena dengan sambutan Hari Kanser Sedunia pada 4 Februari 2022, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menganjurkan larian virtual sepanjang bulan Februari ini. Mari sama-sama menyertai dengan anda boleh klik pada pautan yang telah kami sediakan, iaitu checkpointspot.asia/event/world. Anda boleh sertai larian virtual ini. Dan seterusnya kita ada infografik imbas kod QR untuk terus ke TikTok Berita RTM. Ya, Berita RTM sudah bawakan TikTok yang sahih di Berita RTM. Ya, TikTok Berita RTM, anda boleh imbas saja kod QR yang tertera di kaca TV anda. Cepat. Anda boleh dapatkannya juga di Facebook page rasmi Berita RTM. Dan 4 Februari permohonan UPU online bermula hari ini hingga 31 Mac. Jadi ayuh, jangan lepaskan peluang. Dibuka 4 Februari pada pukul 12 tengah hari. Ditutup pada 31 Mac 2022 jam 5 petang.
Apa lagi yang kami boleh kebawakan? Gemas Transit Utara dan Pantai Timur. Promosi istimewa buat anda yang gemar perjalanan santai dan ingin merasai pengalaman menarik tren ETS dan juga tren Nostalgia Express Rakyat Timuran. Menyusuri utara dan pantai timur tanah air. Masukkan kod promo PWP Gemas dan nikmati diskaun sebanyak 25%. Dan seterusnya kita bawakan apa pula adalah ini adalah daripada Zoo Negara Malaysia. Does your children love animal? Of course. Yes. What if your children can visit Zoo Negara for free for 1 year and the parents will give 20% discount? Sounds good, right? What are you waiting for? Sign up now. Anda boleh sign up di mana? Di www.zoonegara.malaysia.my. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Waspada ancaman siber. Ini perlu anda tahu. Apakah antaranya kita boleh kongsikan? Matikan komputer dan sambung internet apabila tidak digunakan. Kemaskini kata laluan dengan menggunakan kombinasi huruf, nombor dan aksara istimewa. Waspada email yang mencurigakan. Dan lain anda boleh dapatkan di Jabatan Penerangan Malaysia. Baik, pastikan saya sampai di sini saja saya dapat temani anda. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Isnin hingga Jumaat sudah semestinya di saluran berita RTM My Free View 123 pada pukul 3.30 petang. Assalamualaikum, salam Jumaat, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia.